Salam sejahtera. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang faedah pertanian organik dalam perspektif sektor pertanian ke arah ekonomi hijau. Sebelum kita memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan kumpulan saya. Okey, nama saya Oswald Ernest Stanley dan nama ahli kumpulan kami adalah Faris, Winnie, Lau, Mazlin dan Mavli. Okey, okey, apa yang kami akan bentangkan adalah kami akan membentangkan tentang definisi pertanian organik dan contoh pertanian organik di Malaysia. Yang kedua adalah kaedah pertanian organik dan kaedah pertanian konvensional. Jadi kami akan buat perbandingan antara pertanian organik dan juga pertanian konvensional. Jadi yang ketiga adalah kepentingan pertanian organik kepada negara dan ekonomi kita, dan yang terakhir adalah apa faedah ataupun kebaikan pertanian organik. Pertanian organik ditakrifkan sebagai sistem pengurusan pengeluaran makanan holistik yang menggalakkan dan meningkatkan kesihatan ekosistem pertanian termasuk kepelbagaian bio, pusingan biologikal dan aktiviti biologikal tanah. Ia menekankan penggunaan amalan pengurusan dalam mengutamakan penggunaan input luar ladang dengan mengambil kira keadaan wilayah yang memerlukan penggunaan sistem tempatan. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan seberapa yang boleh agronomi, kaedah mekanikal dan biologikal bertentangan terhadap penggunaan bahan sintetik untuk memenuhi sebarang fungsi khusus dalam sistem. Tanaman organik adalah tanaman yang menggunakan bahan dan baja organik. Sebaliknya, baja organik pula dihasilkan daripada bahan asli tanpa campuran bahan kimia seperti perebutan sisa pertanian yang mudah terurai, contohnya sisa tanaman dan sisa haiwan. Lebih menarik, kaedah yang digunakan juga dapat mengurangkan kos apabila bahan digunakan boleh diperoleh dengan mudah membabitkan barangan harian dari dapur setiap rumah. Contoh paling mudah adalah menghasilkan racun serangga organik yang hanya menggunakan campuran beberapa bahan terutamanya sayuran, seperti membuat pati racun serangga dari bawang putih, cili api, halia dengan dicampurkan dengan minyak masak dan cecair pencuci pinggan. Pati atau racun serangga ini boleh disimpan selama 6 bulan dan lebih lama ia disimpan yang lebih berkesan lagi. Berikut adalah jenis tanaman organik yang mudah ditanam. Contohnya bayam, kailan, sawi, cili dan daun salad. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan bentang pertanian organik dengan pertanian konvensional. Nama saya Lau Miu Ying. Nombor pendaftaran ialah 05 DGU 20F1005. Saya dari DGU 3A. Ini ialah isi penting. Isi penting adalah 4. Isi yang pertama ialah bandingkan kegunaan. Pertanian organik menghasilkan produk pertanian secara semula jadi tanpa menggunakan bahan kimia sintetik dan organisma diubah secara genetik untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman atau pengeluaran tenaga. Tujuan utama di sebalik sistem ini menghasilkan makanan yang selamat dan sihat untuk digunakan sambil memotong pencemaran alam sekitar berasaskan pertanian ketahan sifat. Pertanian konvensional ialah tujuan untuk mendapatkan produktiviti maksimum yang mungkin dengan penggunaan teknologi modal tanpa mengambil kira pencemaran makanan dan alam sekitar. Penggunaan bahan kimia sintetik, organisma yang diubah secara genetik dan sistem pengurusan perosak bersebatu adalah sangat biasa dalam pertanian konvensional. Isi yang kedua ialah
pengeluaran dan seimbang dengan ekosistem. Pertanian organik ialah pengeluaran disebatukan dengan alam sekitar seimbang, kekurangan keadaan untuk tumbuhan dan haiwan perlu dibetulkan. Pertanian konvensional ialah pengeluaran tidak bersebatu dengan alam sekitar tetapi mengekstra lebih banyak melalui manipulasi teknikal persenyawaan yang berlebihan dan berlaku ketidakseimbangan nutrien. Huraian pertanian organik dengan pertanian konvensional. Sistem pertanian organik adalah sistem yang mesra alam dan pendekatan pemeliharaan tanah dan air, pendekatan pemeliharaan biodiversiti dan lain-lain biasanya diamalkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar menjadi sifat. Aquaculture yang dijalankan secara intensif boleh meninggalkan sejumlah besar nutrien dan racun kepada badan air. Pencemaran air sebahagian besarnya dibiarkan dengan penggunaan dan pembuangan air daripada haiwan dan pertanian tanaman. Sebagai contoh, di kolam ikan setiap kali air ditukar, air sisa akan dialirkan ke perairan di sekitarnya. Air kumparan membawa sejumlah bahan pencemar dan pencemar ini pada dasarnya berasas daripada bahan kimia, baja dan makanan yang ditambahkan ke kolam. Pendekatan seperti itu tidak biasa dilakukan dalam pertanian konvensional dan sumbangan untuk pencemaran alam sekitarnya sangat tinggi. Oleh itu, dalam pertanian organik, pencemaran air lebih rendah kerana terdapat banyak pengurangan eutrophication, kekayaan nutrien yang berlebihan di dalam tasik atau lain-lain badan air dan sering disebabkan oleh lalian air dari tanam yang menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan yang dapat dan kematian hidupan haiwan akibat kekurangan oksigen. Input kimia. Struktur tanah di ladang organik jauh lebih baik yang menyebabkan kurangnya pencemaran daripada nitrat dan lebih sihat untuk pertumbuhan tanaman dan pertanian organik yang mesra alam sekitar adalah lebih baik daripada bentuk pertanian konvensional dan semestinya bebas kimia. Terima kasih semua. Isi ini daripada saya. Isi yang seterusnya dibentang oleh Winnie. Hai, nama saya ialah Winnie Tan Siu Ching. Nombor pendaftaran saya ialah 05 DGU 20F1004 dari kelas DGU 3A. Hari ini saya akan membentangkan tentang bandingkan pertanian organik dengan pertanian konvensional. Isi penting yang pertama dan kedua dibentangkan oleh Lau Miu Ying. Saya akan membentangkan isi penting yang ketiga dan keempat. Isi penting yang ketiga ialah bandingkan cara tanaman. Pertanian organik ialah kitaran nutrien dalam ladang kawalan lupai oleh pusingan tanaman dan amalan budaya. Pelindungan tumbuhan oleh bahan yang tidak mencemarkan dan gabungan yang lebih baik dengan tenaga. Dalam pertanian organik, tiada racun perosak atau baja buatan digunakan. Semua dilakukan secara semula jadi. Hanya sesetengah ladang di Cameron Highlands yang menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah pertanian organik.
Kebanyakan sayur-sayuran yang kita perolehi mengandungi penuh dengan bahan kimia daripada baja yang dibekalkan nutrien buatan dan racun serangga untuk membunuh serangga dan cacing yang memakan sayur. Oleh itu, amalan pertanian organik merupakan satu alternatif yang mampu mengelakkan sebarang penggunaan racun dalam pertanian dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup. Berbeza dengan pertanian konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan yang kualiti rupa bentuk sayuran atau buahan yang sempurna tidak kesan daripada sebarang haiwan perosak yang mencacatkan rupa bentuk luaran. Pertanian konvensional ialah menambah nutrien melalui baja, kawalan rupa oleh racun herbasida, langkah perlindungan tumbuhan oleh bahan kimia dan jarang berkombinasi dengan tenaga. Dalam pertanian konvensional, untuk mengawal seragam dan perosak yang memakan sayuran, racun perosak digunakan dan racun tersebut tidak mampu untuk membedakan antara serangga dan cacing yang baik atau buruk. Sesetengah sayur-sayuran lebih mudah terdedah kepada serangga yang lain. Contohnya, sayur-sayuran kalian sangat mudah terdedah kepada serangga dan untuk melindunginya, petani menyuburkan racun serangga yang sangat banyak pada sayur berdaun. Walaupun sayur tersebut dicuci berkali-kali, tetapi masih terdapat racun yang telah diserap ke dalamnya. Antara tips untuk melihat bahawa sayur itu mengandungi racun serangga yang banyak atau tidak apabila terdapat cacing pada sayur-sayuran itu menunjukkan bahawa tidak ada racun perosak atau sekurang-kurangnya racun tersebut telah dipecahkan ketika dalam tempoh serapannya seperti gambar ini. Isi penting yang keempat berkaitan tentang sumber semula jadi. Pertanian organik ialah pertimbangan yang maksimum terhadap semua sumber semula jadi melalui pendekatan yang holistik. Manakala pertanian konvensional ialah bermotivasi ekonomi sumber asli tanpa mengambil kira prinsip penggradan semula jadi. Ekosistem semula jadi telah menyediakan rumah untuk tumbuh-tumbuhan atau haiwan. Walau bagaimanapun, apabila kita mempermudahkan ekosistem semula jadi keadaan topogenik, rumah yang diiringi oleh tumbuhan dan haiwan semakin terhad. Sistem pertanian kontemporari memusnahkan ekosistem kompleks seperti hutan dan tanah terbuka melalui pemotongan yang jelas. Lebih-lebih lagi menggunakan bahan berasas bahan kimia untuk menyingkirkan perosak dan rupai menyebabkan masalah ini bertambah berlipat kali ganda. Pertanian organik mempunyai kesan yang kurang terhadap tumbuh-tumbuhan yang melindungi nilai pada ladang organik yang memaparkan kepelbagaian spesies yang lebih tinggi daripada pertanian konvensional. Bukti daripada kajian menunjukkan tren limpahan cacing tanah yang lebih tinggi di bawah pengurusan organik. Terdapat laporan bahawa kehadiran rumput semangit rare dalam pusingan organik adalah sebab utama kehadiran ramai-ramai bukan perosak laba-laba
kumban yang lebih tinggi. Oleh itu, tidak dinafikan bahwa pertanian organik memainkan peranan yang penting dalam melestarikan biodiversity yang kian terkikis oleh kerana kerangkusan manusia dalam mengeksploitasi sumber alam daripada segi pertanian yang dijalankan secara konvensional yang memberi impak yang besar terhadap alam sekitar. Ringkasannya ialah pertanian organik merupakan alternatif yang digunakan untuk menggantikan pertanian konvensional yang umumnya memberi kesan yang sangat besar dalam alam sekitar melalui penggunaan baja dan racun yang berlebihan. Pertanian organik ini boleh dijalankan melalui beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengekalkan kesuburan tanah dan pada masa yang sama untuk menghasilkan abu yang berkualiti tinggi serta bebas kimia. Pertanian organik juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar iaitu air, udara, dan tanah yang asalnya. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, hari ini saya akan menjawab soalan nombor 3 berkaitan kepentingan pertanian organik kepada negara. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi pertanian di negara kita hanya berfungsi untuk memenuhi keperluan asas rakyat tempatan. Kini tidak lagi, kerana fungsi pertanian ternyata telah pun berubah. Pertanian dilihat sebagai perniagaan yang memberi prospek besar kepada seluruh masyarakat Malaysia, membantu merapatkan jurang sosial ekonomi dalam masyarakat dan turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pengimportan bahan makanan. Bidang pertanian dilihat dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pengimportan bahan makanan dari negara lain. Kebanyakan bahan makanan seperti beras, kopi, koko dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini. Maka kita tidak perlu mengimport bahan makanan ini daripada negara luar. Yang terakhir, dapat memberi keuntungan yang lebih besar kepada pelabur dan pengusaha pertanian. Ia juga turut memberi keuntungan yang besar kepada pelabur dan pengusaha yang melakukannya. Sekiranya pengusaha menitik beratkan aspek kuantiti dan kualiti, maka harga pasaran hasil yang akan dijual sudah tentu akan meningkat secara mendadak. Bagi menambahkan lagi daya saing produk yang dihasilkan, proses tambah nilai dalam aspek pemprosesan, pengedaran, pembungkusan dan pemasaran juga perlu diberi keutamaan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kepentingan pertanian organik kepada ekonomi. Yang pertama, pertanian organik ini telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Ini kerana pekerjaan untuk menjadi petani tidak memerlukan kelulusan yang tinggi berbanding kerja yang lain. Dengan ini, populasi pengangguran juga akan berkurangan. Yang kedua, memenuhi keperluan bahan makanan. Secara tidak langsung, kita dapat membantu negara dalam memenuhi keperluan bahan makanan sekaligus mengelakkan krisis makanan berlaku. Kos penggunaan untuk pertanian organik juga rendah kerana menggunakan baja semula jadi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Pertanian ekonomi ini merupakan salah satu sektor pertanian yang menjadi tumpuan dalam perdagangan dunia kerana permintaan makanan organik semakin meningkat. Hal ini dapat membantu pendapatan negara meningkat dan juga
secara tidak langsung membantu ekonomi negara kita. Pertanian makanan organik tempatan di Malaysia masih terhad dan tidak konsisten, namun industri ini mampu menjadi penyumbang terbesar pada masa hadapan. Okey, hari ini saya akan membincangkan atau membentangkan faedah atau kebaikan pertanian organik. Okey. Faedah pertanian organik ini adalah untuk meningkatkan dan mengekalkan kesuburan tanah. Pertanian organik ni dia dilakukan mempunyai pelbagai cara dan kaedah dia. Yang paling kita ketahui dan juga yang paling sentiasa kita lakukan adalah dengan menggunakan kaedah tanaman giliran. Okey, cara ini adalah kita tanam yang lebih daripada satu tanaman di kawasan yang sama tetapi pada masa yang berlainan. Tanaman yang pertama boleh mempengaruhi kesuburan tanaman yang kedua. Oleh itu, tanah akan kekal subur, malahan semakin subur melalui tanaman organik tersebut. Yang kedua adalah dapat mengeluarkan makanan yang selamat. Jadi pertanian organik ni memberikan makanan yang selamat untuk kita dan dia tidak menjejaskan kesihatan kita. Jadi tanaman organik ni semestinya akan menghasilkan makanan organik yang bebas daripada racun perosak dan baja kimia. Okey. Dari mana datangnya racun perosak dan baja kimia ni? Iaitu kita semburkan racun perosak dan baja kimia ke arah tanaman kita untuk mengelakkan serangga-serangga perosak menghampiri tanaman kita. Tetapi kita tidak tahu apa kesan kepada kita juga. Jadi ia juga mempunyai kesan kepada kita apabila kita makan makanan tersebut. Okey, ia akan menjejaskan kesihatan kita. Okey, hal ini kerana tanaman organik diuruskan contohnya melalui kawalan biologi. Maksudnya tanaman organik ini tidak menggunakan racun perosak dan juga baja kimia tetapi menggunakan kawalan biologi seperti yang menggunakan haiwan untuk mengawal serangga perosak daripada menyerang tanaman kita. Contohnya seperti burung hantu, ular, okay, yang itu adalah contoh haiwan yang digunakan dalam kawalan biologi. Jadi justru ini, tanaman organik ini akan menghasilkan makanan yang selamat. Jadi sekiranya tidak adanya racun perosak ataupun baja kimia yang ada pada tanaman tersebut, kita juga akan dapat makanan yang selamat untuk kita makan. Seterusnya adalah pertanian organik ini bukan saja untuk mengekalkan dan juga menjuburkan tanah, tetapi ia juga untuk mengekalkan kualiti air. Kualiti air adalah air yang baguslah. Jadi pelbagai bahan kimia atau racun perosak yang digunakan dalam pertanian tradisional dihantar ke sumber air bawah tanah dan permukaan air dan ia juga akan membahayakan nyawa semua makhluk hidup yang ada di tanah tersebut seperti cacing, dan juga kita juga akan terjejas kerana apabila air tersebut akan mengalir ke sungai dan dari sungai tersebut kita akan minum kalau dia tidak diproses ataupun tidak ditapis terlebih dahulu. Apabila ia sampai di sungai tadi, haiwan yang berada di sungai pun akan terjejas. Apabila haiwan di sana terjejas, kita yang menangkap ikan ataupun membuat penangkapan udang ataupun ketam ataupun apa-apa hasil laut yang ada dalam sungai,
ia juga akan membawakan bahan kimia. Jadi maksudnya dari mana datangnya bahan kimia sungai tersebut. Okey. Jadi maksudnya haiwan seperti ikan lah. Saya beri contoh ikan apabila dia menghirup ataupun minum air sungai yang dah tercemar, dia akan mati. Selepas dia mati, kita manusia akan menangkap dia lah, sebab kita pun tak tahu ikan tersebut bagus ataupun tidak. Selepas tu kita akan jualnya di pasar. Selepas datangnya di pasar, ikan yang mengandungi bahan kimia tadi akan kita makan. Okey. Jadi maksudnya kita juga yang akan terjejas. Okey, seterusnya adalah menjimatkan kos. Jadi pertanian organik ni adalah dapat menjimatkan kos kita. Mengapa saya beritahu dapat menjimatkan kos? Sebab kita hanya memerlukan kaedah kawalan biologi dan juga kaedah kawalan rumpai. Okey, kita tak perlukan jentera ataupun bahan racun perosak ataupun baja kimia. Apa yang kita perlukan adalah kawalan rumpai dan juga kawalan biologi. Itu tidak mengambil kos yang sangat-sangat besar, okay? Berbanding dengan kita membeli atau menyewa jentera untuk kita buat sebuah tanaman di sesuatu kawasan tersebut. Jadi kalau tanaman tersebut tidak menggunakan kaedah pertanian organik, kita perlu membeli racun perosak ataupun baja kimia. Okay, ia juga dapat meningkatkan kos kita kalau kita membeli racun perosak dan juga bahan kimia. Okay. Seterusnya adalah dapat meningkatkan tahap pendapatan pengeluar. Okey, pengeluaran pertanian organik dalam penggunaan racun perosak kimia dan juga baja tidak perlu ataupun sangat rendah sekali. Okey. Jadi oleh sebab tu harga jualan produk pertanian organik ini lebih tinggi berbanding dengan produk pertanian tradisional yang kita menggunakan baja kimia dan juga racun perosak yang meningkatkan pendapatan pengeluar. Jadi jualan produk pertanian organik ini dapat meningkatkan pendapatan pengeluar. Okey. Harga jualan produk ini tinggi sebab tanaman yang kita tanam tersebut dijamin selamat 100% sebab dia tidak menggunakan bahan kimia untuk kita menyuburkan ataupun buat pertumbuhan tanaman tersebut. Okey. Yang terakhir adalah apa yang faedah kalau kita buat pertanian organik ini, iaitu yang terakhir adalah melindungi pekerja dalam pengeluaran pertanian. Jadi penggunaan terlalu banyak bahan kimia dan tidak terkawal seperti racun perosak dan juga baja, dalam pengeluaran pertanian ini boleh mengancam pekerja dalam pengeluaran. Jadi sekiranya pekerja tersebut menggunakan ataupun menyembur terlalu banyak bahan kimia seperti racun perosak dan boleh menyebabkan udara di persekitaran dia akan tercemar, dan apabila pekerja itu tidak memakai apa-apa pakaian perlindungan diri, suit dia, ia akan menghirup udara tersebut dan boleh menjejaskan kesihatan dia. Khususnya pekerja yang sangat mungkin untuk mengembangkan kanser. Maksudnya pekerja tersebut akan terjejas, kesihatannya akan terjejas. Seperti kita tahu, setiap tahun ada ramai juga pekerja yang diracun oleh racun perosak kerana tidak dapat melindungi diri mereka daripada penggunaan racun perosak tersebut.
Okey, oleh itu kita perlulah tukar cara kita dalam penghasilan tanaman menggunakan tanaman organik. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.